Selamat malam, salam sejahtera. Bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai turun deh. Ulas, jangan tak ulas, ulas biar semua orang tahu. Malam ini aku nak bongkar satu pendedahan yang selama ini dirahasiakan, yang selama ini dinafikan, yang selama ini dikatakan tiada, yang selama ini dikatakan hanya kabar angin, dan hanya kabar-kabar angin. Aku nak bagi tahu kamu semua, jangan percaya sangat dengan perkara yang disahkan di Malaysia. Ada orang kata ini sah, itu sah, ini sah, dan sebagainya. Itu jangan percaya. Tapi kalau kabar angin, jangan juga kamu tidak percaya. Karena yang peliknya, sudah banyak berlaku dan sudah terbukti benar di Litar Lumba, telah dibuktikan di Malaysia bahwa cerita-cerita kabar angin, cerita-cerita kononnya yang hanya rekaan semata-mata, yang tidak ada asasnya, yang hanya ditiup angin, akhirnya itulah yang akan jadi berita benar. Baru-baru ini telah dinafikan dan telah dikatakan hanya ada kabar angin berkaitan dengan pemilihan timbalan Perdana Menteri di Malaysia. Tapi hari ini, bukti demi bukti kabar angin itu akhirnya menjadi kebenaran dan memang benar dan memang berlaku. Itulah uniknya politik Malaysia. Yang luar biasa hari ini, Taqiyuddin akhirnya buka mulut. Taqiyuddin akhirnya dedah isi dan juga dedah apa perbincangan sebenar antara Muhyiddin dan juga Ismail Sabri Yaakob berkaitan dengan lantikan timbalan Perdana Menteri yang baru. Taqiyuddin hari ini mengesahkan telah gubal draft perjanjian berhubung jawatan timbalan Perdana Menteri. Wow, ini hebat. Sedangkan Abdul Hadi Awang mengatakan beliau pun tidak tahu menahu tentang lantikan timbalan Perdana Menteri itu. Kali ini Taqiyuddin Hasan daripada parti PAS sendiri mengakui bahwa beliau tahu dan beliau terlibat. Draft perjanjian berkaitan jawatan timbalan Perdana Menteri TPM tersebut telah diakui sememangnya digubal oleh Datuk Seri Taqiyuddin Hasan. Wah, dia gubal tu. Wah, tapi yang heran, Abdul Hadi Awang kata dia tak tahu. Wah, memang rahsia sangatlah nih. Ini rahsia yang sangat besar yang tiba-tiba muncul pada waktu ini pula. Setiausaha Agung PAS itu mengesahkan kewujudan perjanjian tersebut seperti didedahkan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin semalam. Dengan menjelaskan draft tersebut digubalnya semasa menjawat jawatan Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk undang-undang pada waktu itu. Menurut Taqiyuddin, beliau adalah bekas Menteri Undang-Undang. Jadi semua yang berkaitan dokumen undang-undang, beliau yang diminta untuk membuat berkenannya. Bukan kerana semata-mata kerana beliau adalah Taqiyuddin, tetapi kerana jawatannya sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian undang-undang, beliaulah yang akan menguruskan soal-soal bahagian undang-undang, dokumen-dokumen undang-undang. Jadi Taqiyuddin tahu dan dialah yang menggubal. Yang heran ramai tak tahu. Kenapa dirahsiakan pun sampai malam ini aku masih berfikir, kenapa benda ini dirahsiakan? Apa adakah udang di sebelik mie? Beliau mengatakan, isu timbalan Perdana Menteri bukan satu perjanjian. Sebaliknya dipanggil sebagai Memorandum Perjanjian atau MOE, katanya dipetik laporan media. Aku tak tahulah apa beza. Aku ni tak pandai sangatlah. Ada rupa-rupanya beza perjanjian dengan memorandum perjanjian. Memorandum perjanjian ni apa? Perjanjian pula apa? Perjanjian tiada memorandum. Memorandum ada memorandum perjanjian. Tak tahulah mana satu yang dimaksudkan pun aku tak faham sangatlah. Taqiyuddin menghadiri program Mesra Rakyat Keluarga Malaysia Zon Tengah, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli di Padang Dewan Serbaguna Sungai Kerang, Trong, Perak hari ini. Bagaimanapun, Taqiyuddin menjelaskan
perjanjian itu tidak mensyaratkan pelantikannya adalah dimestikan, memandangkan klausa mengenai timbalan Perdana Menteri tidak termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Justru pelantikan timbalan Perdana Menteri berada pada kehendak yang di-Pertuan Agong, katanya lagi. Jadi bila tiada dalam perlembagaan, maka terpulang kepada yang di-Pertuan Agong sama ada hendak lantik timbalan Perdana Menteri atau terpulang sebaliknya, kata Taqiyuddin lagi. Jadi, tidak boleh kata wajib melantik timbalan Perdana Menteri. Walaupun Perdana Menteri berhak atas hak prerogatifnya ingin melantik timbalan Perdana Menteri jika beliau berasa memerlukannya, katanya lagi. Persoalan sekarang, betulkah Ismail Sabri Yaakob perlu timbalan Perdana Menteri di saat Malaysia dalam keadaan yang sangat kritikal dalam kosara hidup, mencari penyelesaian untuk kosara hidup ini? Adakah dia benar-benar memerlukannya ataupun sekarang menteri kanannya sudah cukup? Kalau dia perlu, siapa yang perlu dia lantik? Dan adakah lantikan itu benar-benar tepat memberikan beliau kredit untuk dapat lebih menyelesaikan masalah, atau dengan lantikan tersebut bukan menyelesaikan tapi menambah masalah pula pada Ismail Sabri Yaakob? Anda tolong komen kalau adakah itu akan menambah baik atau menambah buruk kepada Ismail Sabri Yaakob. Taqiyuddin juga tidak mengulas sama ada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengetahui kewujudan perjanjian tersebut atau sebaliknya. Tidak semua orang tahu mengenai perjanjian MOA itu. Jadi kena tanya Tok Guru Abdul Hadi sendirilah dia tahu atau tidak, sebab dia bukan orang yang tanda tangan MOA berkenaan, katanya lagi. Mungkin kenyataan Abdul Hadi sebelum ini mengenai tidak wujud perjanjian Muhyiddin Ismail Sabri adalah jawabannya secara spontan apabila ditanya, yang mana dia mungkin tidak tahu, katanya lagi. Oke. Semalam media melaporkan Muhyiddin mengesahkan terdapat 2 saksi yang menandatangani perjanjian dimeterai dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tersebut bagi menyokongnya menjadi Perdana Menteri sebelum ini. 2 saksi tersebut adalah Ahli Parlimen Ketere Tan Sri Anwar Musa dan juga Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zahmuddin sebelum ini. Menurut Muhyiddin lagi, draft perjanjian tersebut juga digubal oleh Taqiyuddin dan juga Hadi. Hadi? Jadi mungkin Tok Guru boleh memeriksa kembali dengan Taqiyuddin. Beliau sendiri yang sebenarnya adalah draftman kepada perjanjian itu. Itu kenyataan yang sebenarnya, kata Muhyiddin lagi. Kesemua pemimpin tertinggi PN tahu mengenai itu, dan kehadiran kita PN dalam kerajaan sekarang ini pun atas dasar PN, bukan atas nama parti sahaja, katanya semalam. Persoalan yang terakhir sebelum kita berpisah, adakah lantikan timbalan Perdana Menteri memudahkan Ismail Sabri Yaakob atau menambah lagi masalah Ismail Sabri Yaakob? Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.